A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila qanati Ustaz Google wa insyaallah fi hadzal video sanunaqish anil mawdu'i ad-dhamair. Selamat datang Ustaz ucapkan ke channel Ustaz Google, dan pada video kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan domain-domain. Okey, baik. Apakah itu domain-domain? Domain ni ataupun dia punya jamak dia adalah ad-dhamair. Ad-dhamair ini iaitu kita panggil dalam bahasa Melayunya sebagai kata ganti nama. Kata ganti nama tu apa? Kalau kita kan kita ada nama saya, kita Ali ke, Ahmad ke kan. Itu nama kita. Tapi kita nak gantikan nama kita tu dengan benda lain, jadi kita akan gunakan perkataan saya. Kalau kita nak panggil kawan kita nama Abu. Jadi kita tak nak panggil nama, kita panggil awak, kamu. Okey, jadi awak, kamu, saya itu kita panggil kata ganti nama. Kata ganti nama kita belajar bahasa Melayu sikit. Baik. Jadi contoh kata ganti nama itu saya, dia, mereka. Okey, baik. Jadi seperti mana bahasa Melayu juga, bahasa Arab pun ada juga kata ganti nama pertama, ganti nama kedua, ganti nama ketiga. Ganti nama pertama, ganti nama kedua, ketiga itu apa? Okey, baik. Kita tengok dekat sebelah kiri sekali ni. Okey, baik. Jadi kalau bahasa Melayu kita mula dengan ganti diri pertama. Kata ganti diri pertama. Lepas tu kata ganti diri kedua, kata ganti diri ketiga. Kalau bahasa Arab dia mula dengan kata ganti diri ketiga dulu. Okey, baik. Apa itu kata ganti diri ketiga? Ketiga ini maknanya kita nak cerita pasal orang yang tak ada dekat depan mata kita. Bukan nak cerita pasal kita, bukan nak gantikan nama kita, bukan nak gantikan nama orang yang ada depan mata kita, tapi kita nak gantikan nama kepada orang yang lain. Orang yang tak ada berada dengan kita. Jadi kalau kita dalam bahasa Melayu kita gunakan dia. Untuk seorang, mereka, beliau, kan? Jadi bila kita nak katakan kita sebut dia, jadi orang yang depan kita dia akan faham bahawa kita nak bercerita tentang orang lain, bukan yang ada, bukan cerita pasal kita, bukan cerita pasal orang yang bercakap dengan kita, tapi cerita pasal orang yang lain. Itu namakan kata ganti diri yang ketiga. Okey, baik. Al-mukhatab ataupun kata ganti diri kedua. Kata ganti diri kedua ini adalah orang yang bercakap depan kita. Ada orang yang ada depan kita. Jadi kalau orang yang ada dekat depan kita ini kita ganti dirikan, kita guna kata ganti diri apa dalam bahasa Melayu? Kita guna kamu, awak, kau. Apa ni? Kalau bahasa istana tuan hamba kan. Jadi itu adalah kata ganti diri yang kedua. Maknanya orang bercakap depan kita. Orang bercakap depan kita, kita tak nak panggil nama dia, kita nak gantikan nama dia. Jadi kita gunakan kata ganti diri, kata ganti nama iaitu kamu, kamu semua ni kan. Awak semua tu untuk orang yang bercakap depan kita. Baik. Al-mutakallim ataupun kata ganti diri pertama. Kata ganti diri pertama ini adalah menceritakan diri kita sendiri. Diri kita sendiri untuk seorang. Kalau kita cakap saya, aku. Kalau ramai kita akannya kami, kita. Semua itu adalah kata ganti diri yang pertama. Menunjukkan menggantikan diri orang yang bercakap. Itu namanya al-mutakallim. Okey, baik. Jadi al-mutakallim, al-mukhatab dengan al-ghaib. Ini adalah kita kena ingat kata ganti diri yang keberapa. Jadi orang Arab dia mulakan dengan al-ghaib, iaitu kata ganti diri yang ketiga, baru kedua, kemudian baru yang pertama. Jadi ingat macam itulah. Ingat kalau ketiga dia, kalau kedua kata ganti diri kedua cakap depan-depan, orang ada depan mata kita. Kalau kata ganti diri pertama diri kita sendiri. Itu pemahaman untuk kata ganti diri. Okey, kata ganti nama, kata ganti diri pula. Okey, baik. Jadi kita tengok dalam domain, domain terbahagi kepada dua. Domain terbahagi kepada dua dulu untuk silibus tingkatan 3, iaitu pertama domain munfasil
Yang kedua domain muttasil. Domain munfasil, domain muttasil. Domain munfasil iaitu domain yang terpisah. Domain yang terpisah. Maknanya domain yang satu-satu-satu. Kita boleh nampak dia. Domain muttasil, domain yang bersambung. Dia boleh bersambung. Dia bersambung dengan fi'il boleh. Dia bersambung dengan isim boleh. Dia bersambung dengan huruf pun boleh. Dia boleh sambung. Baik, jadi kalau bersambung tu dia akan jadi i'rabnya akan jadi lain. Kita akan tengok selepas ini. Baik, jadi domain munfasil domain munfasil iaitu domain terpisah dimulakan dengan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Iaitu huwa bermaksud dia satu lelaki, huma menunjukkan mereka, dua menunjukkan mereka iaitu dua lelaki, hum mereka tiga lelaki. Jadi hiya dia satu perempuan, huma mereka dua perempuan, hunna mereka tiga perempuan. Jadi bahasa Arab macam mana kita belajar kan, dia ada mufrad, musanna, jamak. Mufrad, musanna, jamak. Mufrad itu menunjukkan kepada satu, musanna menunjukkan kepada dua, jamak juga kepada tiga. Jadi domain pun macam tu juga. Ada domain yang mufrad, ada domain yang musanna, ada domain yang jamak. Dan dia ada muzakkar, ada yang muannas. Jadi yang muannas ni ada PP perempuan ni, ni adalah muannas. Jadi kita kena ingat domain-domain ni. Okey, baik. Jadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna ini kita tengok dia ini dekat dalam kumpulan al-ghaib. Dalam kumpulan al-ghaib iaitu kata ganti diri nama yang ketiga, iaitu cerita pasal orang yang tak ada depan mata kita. Okey, baik. Seterusnya kita tengok al-mukhatab. Al-mukhatab. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Al-mukhatab maksudnya orang yang ada depan mata kita. Ada orang depan hadapan kita. Jadi kita bercakap dengan dia. Jadi kita gunakan kata ganti nama ini. Jadi anta untuk seorang lelaki. Antuma dua orang lelaki. Antum untuk tiga orang lelaki yang ada depan mata kita. Anti untuk seorang perempuan depan kita. Antuma dua orang perempuan. Antuna untuk tiga orang atau lebih yang berada di depan mata kita. Okey, baik. Jadi itu adalah daripada anta sampai antuna ini adalah kata ganti nama al-mukhatab, iaitu kata ganti nama yang kedua, iaitu orang yang berada di hadapan kita. Okey, baik. Seterusnya ana, nahnu, dua je. Ana, nahnu. Ana saya, nahnu kami. Jadi ana dengan nahnu ini kata ganti nama yang pertama ataupun kita panggil dalam bahasa al-mutakallim. Al-mutakallim. Jadi al-mutakallim ini ada dua saja, iaitu saya dan kami. Okey, baik. Jadi semua domain-domain ini kita kena hafal dia. Huma, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Semua ini adalah kita panggilnya sebagai domain munfasil. Domain munfasil iaitu domain yang terpisah daripada perkataan-perkataan lain. Jadi dia ini kita boleh gunakan macam perkataan biasalah. Contohnya huwa rajulun, dia adalah lelaki. Huma rajulani, dia adalah dua orang lelaki. Hum ar-rijal, mereka adalah lelaki-lelaki. Jadi kita boleh guna macam perkataan macam biasa saja, cumanya dia ini adalah perkataan yang mabni, perkataan yang tidak berubah. Nanti kita tengok selepas ini. Baik, jadi kita tengok pula domain muttasil. Domain muttasil ini adalah domain yang bersambung. Jadi kita tengok domain bersambung macam mana. Jadi dia akan bersambung dengan isim ke, fi'il ke, ataupun dengan huruf. Huruf jar boleh. Baik, jadi kita tengok domain muttasil. Jadi kalau huwa tu dia jadi hu je. Kalau huma dia jadi huma. Macam ni boleh sambung huma lah. Hum jadi hum. Macam biasalah. Hiya dia tak jadi hiya juga, dia jadi ha. Kalau huma dia jadi huma, kalau hunna hunna. Jadi yang bezanya adalah hiya sajalah kat sini kan. Okey, baik. Kalau untuk al-mukhatab pula domain muttasil al-mukhatab. Yang ni dia mulakan dengan anta jadi ka. Antuma, kuma, antum, kum. Anti, ki, antuma, kuma, antuna, kunna. Okey. Kalau ana, dia ya mutakallim kita panggil ni. Dia kita tak boleh sebutkan sebab ya dia ni ya mati. Jadi kena tambahkan perkataan sebelum baru kita boleh sebut. Jadi nahnu, dia punya domain
mutasilnya yang akan bersambung dengan perkataan-perkataan yang lain. Okey, baik. Jadi saya ulang balik al-ghaib ni daripada hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Kalau al-mukhatab iaitu kata ganti diri yang kedua ka, huma, kum, ki, kuma, hunna. Kalau mutakallim dia contoh kitabi ataupun dia punya nahnu dia kitabuna. Kalau nak sambung teruslah kan. Okey, baik. Jadi sekarang ini kita tengok apa akan jadi domain muttasil ini kalau dia bersambung dengan perkataan. Jadi kita ingat kalau dia pertama kalau dia bersambung dengan isim kalau bersambung dengan isim. Kalau bersambung dengan isim campur dengan domain muttasil. Okey. Isim campur dengan domain muttasil. Jadi apa? Jadi isim ni dia jadi mudhaf. Dan domain muttasil tu jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi. Okey, baik. Contoh dia adalah kita tengok sini isim kita ambil kitab. Kitabun. Tambah dengan domain muttasilnya adalah kita panggil huwa. Kita tak boleh huwa sebab dia jadi hu situ kan. Jadi kat sini dia tambah dengan hu dalam kurungan huwa. Jadi sama dengan kitabuhu. Kitabuhu. Okey, baik. Cumanya apa akan jadi kepada hu kat sini? Hu kat sini dia akan jadi mudhafun ilaih. Jadi mudhafun kitab ni jadi mudhaf. Dia jadi mudhaf. Hu ni jadi mudhafun ilaih. Jadi kita i'rab dia adalah hu ni kita i'rab dia sebagai domairun muttasil mabni mabni ala dhammi fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Duduk dekat tempat jarnya mudhafun ilaih. Okey, baik. Kalau fi'il pula fi'il campur dengan domain muttasil. Kita copy sempat sikitlah. Okey, fi'il campur domain muttasil. Jadi fi'il itu akan jadi fi'il jadi fi'il macam biasalah kan. Fi'il i'rab dia macam fi'il lah, fi'il madi ke fi'il mudhari' ke kan. Dia tak kisah. Jadi fi'il. Cuma domain muttasil ni akan jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Jadi kenapa tak jadi fa'il kan? Kenapa tak jadi fa'il? Patutnya isim selepas fi'il jadi fa'il lah kan? Ni isim domain muttasil. Kalau domain muttasil dia akan jadi maf'ulun bih. Contohnya apa? Contohnya. Jadi bila nak jadi maf'ulun bih ni kita jangan guna fi'il ni adalah fi'il muta'addi. Fi'il lazim tahu kita guna fi'il muta'addi. Jadi nak tahu apa fi'il muta'addi, fi'il lazim, kalau dah lupa tengok balik dekat dalam video Ustaz ada bab muta'addi dan lazim. Baik, contoh fi'il muta'addi adalah allama. Allama iaitu mengajar. Allama. Tambah dengan hu. Kita tambah dengan domain muttasil kan. Tambah domain muttasil iaitu huwa. Jadilah allamahu. Jadilah allamahu. Okey, allamahu. Okey, baik. Jadi bila tambah dengan hu ni, jadi domain muttasil ini dia jadi bukan jadi fa'il dia jadi apa? Dia jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Jadi kita fa'il dia apa? Fa'il dia boleh jadi dalam ni fa'il dia ataupun boleh datang selepas daripada maf'ulun bih. Contohnya allamahu al-muallimu. Allamahu Zaidun lah, sedap sikit. Allamahu Zaidun. Zaid yang mengajarnya. Jadi Zaidun ni jadi fa'il. Fa'il dia boleh datang selepas daripada maf'ulun bih. Jadi ingat kalau domain muttasil campur dengan fi'il, maka dia akan jadi maf'ulun bih. Kalau dia campur dengan isim, dia akan jadi mudhafun
mudhafun ilaih. Okey, baik. Seterusnya, kalau campur dengan jar, kalau jar jadi jar dengan isim majrur lah macam biasalah kan. Contohnya bihi. 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 Domain ni jadi jar jadi isim majrur lah. Jar tambah isim majrur. Isim majrur. Dia punya i'rab dia, domain dia jadi isim majrur macam biasalah. Jadi domain muttasil ni dia boleh gabung dengan isim, dia boleh gabung dengan fi'il, dia boleh gabung dengan jar. Cumanya dia punya kedudukan dia jadi lain lah. Kalau domain muttasil campur dengan isim, dia akan jadi mudhafun ilaih. Kalau digabung dengan fi'il, dia akan jadi maf'ulun bih. Kalau gabungan jar, dia akan jadi isim majrur lah macam biasa, tak ada masalah. Okey, baik. Jadi ini adalah domain muttasil. Jadi kita kena ingat domain muttasil itu kalau hu ni kalau guna ha tu adalah al-ghaib. Kalau kaf ni adalah al-mukhatab. Cumanya al-mutakallim ni, ya ni. Ya ni ataupun saya, kita kena contoh al-mutakallim ni ustaz kena tunjuk ni. Okey, al-mutakallim. Domain muttasil contohnya ya ni kan. Kita tukar sinilah kitabu, kita tukar sini jadi dengan ya mutakallim. Nak katakan saya kan. Kitab saya. Kitab saya. Jadi dia akan jadi apa? Kitabi. Kitabi macam biasalah ni kan. Kitabi. Buku saya. Tapi kalau sambung dengan domain muttasil, kat sini ya, ataupun kita letak sini sebagai ana. Okey, baik. Jadi kat sini kita tak boleh alami. Alami. Kita kena tambah satu huruf, kita panggil sebagai nun al-wiqayah. Nun al-wiqayah ataupun kita panggil dia sebagai ustaz tu jawapan lah al-lamani. Nampak? Dia tiba-tiba datang huruf nun ni. Tiba-tiba datang huruf nun ni, kita panggil dia sebagai nun al-wiqayah. Kita panggil dia sebagai nun al-wiqayah. Nun wiqayah. Kenapa nun wiqayah? Untuk nak bezakan di antara fi'il ni dengan isim. Jadi kalau kita alami, orang fikir itu isim ke fi'il kan. Jadi ini untuk domain mutakallim. Iaitu domain mutakallim ana allamani Zaidun. Maksudnya Zaid mengajar aku. Tapi kalau bihi ni kalau guna jar tak payahlah letak nun wiqayah kan. Dia jadi bihi sama je macam biasa. Tak ada masalah. Isim pun tak ada masalah untuk kita tambah domain muttasil, cuma fi'il. Fi'il itu nak campur domain muttasil untuk ana kena ada nun al-wiqayah. Kalau domain-domain yang lain tak perlu nun wiqayah. Terus je sambung. Okey, baik. Ini adalah domain munfasil dan domain muttasil. Okey, baik. Kita bawah ni. Okey, ad-domair tidak akan berubah walaupun berada kat mana-mana kedudukan. Domain ni dia adalah isim mabni. Jadi bila isim mabni dia tak berubah. Dia tak berubah belakang dia, bukan maksudnya huwa kan ada huwa, huma, hum, ya, huma, huna kan. Jadi bukannya maksudnya huwa tak boleh jadi huma, dia tak boleh jadi huna. Kat situ maksudnya huwa dia kekal huwa. Dia tak boleh jadi huwu, dia tak boleh jadi huwi. Ni maksudnya tidak berubah. Tidak berubah pada baris dia tu kan. Jadi kalau huwa rajulun, huwa ni duduk tempat pertama jadi mubtada. Jadi huwa rajulun. Jadi kalau ayat yang kedua ra'aituhu huwa. Ra'aituhu huwa, aku melihat dia. Dialah kan. Jadi huwa kat sini dia duduk tempat, dia jadi mansub. Jadi mansub. Kalau mansub ni sepatutnya baris atas kan. Jadi kalau baris atas, dia huwa lah kan. Dia tak, kalau perkataan lain, contohnya ra'aitu Zaidan. Kat sini kalau nombor satu ni kita sebut Zaidun rajulun. Yang ni kalau nombor dua ra'aitu Zaidan. Daripada Zaidun jadi Zaidan. Yang ni marartu bi Zaidin. Jadi Zaidin. Sini jadi Zaidun. Sini jadi Zaidan. Sini jadi Zaidin. Tapi kalau huwa dia tetap huwa. Dia tetap huwa. Huwa rajulun ra'aituhu huwa marartu bihi huwa. Jadi dia tetap kekal. Walaupun kedudukan dia marfu' ke, mansub ke, majrur. Dia tak akan berubah jadi huwi ke, huwu.
dia tetap huwa. Itu ad-domair. Dia adalah isim mabni. Okey, baik. Jadi kita tengok domain munfasil dan domain muttasil ini adalah domain yang kita kena faham. Okey, baik. Jadi kita kena ingat semua huwa ni untuk berapa orang, huma ni untuk siapa, untuk kita kena ingat untuk jantina apa, untuk bilangan berapa. Dan kita kena ingat al-ghaib dia macam mana, al-mukhatab dia macam mana, al-mutakallim dia tu macam mana. Kita kena ingatlah perbahasan domain itu. Jadi itu saja daripada Ustaz. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah itu datangnya kelemahan diri Ustaz sendiri. Jangan lupa tolong share, tolong like dan tolong subscribe channel Ustaz Google. Kalau ada apa-apa yang nak tanya boleh tanya kat komen kat bawah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.